Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني وشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Kita dapat sambung Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in pada muka surat yang ke-50. Pada muka surat yang ke-50. Pada muka surat yang ke-50, pakat-pakat tengok belaka. Suci yang tidak sampai 15 hari 15 malam. Suci yang tidak sampai 15 hari 15 malam. Yang belum masuk tu boleh masuk dengan segera. Dengan suara. Macam mana dengan suara? Rasanya okey kan? Baik, kita buka baik, yang 45, muka surat 50, muka surat 50. Jika suci tidak sampai 15 hari 15 malam. Jika masa suci tidak sampai sekurang-kurangnya, lalu darah keluar kembali, kali kedua, maka ianya boleh terjadi dalam dua gambaran. Dia boleh terjadi dalam dua gambaran. Macam mana gambaran tu boleh terjadi? Jika masa suci tidak sampai sekurang-kurangnya, lalu darah keluar kembali kali kedua, maka ianya boleh terjadi dalam dua gambaran. Apa maksud ni? Datang darah, keluar, kemudian darah berhenti. Kita dah tahu dah pada perbicaraan sebelum ni, tempoh suci muka surat 43 tu, tempoh masa suci
sekurang-kurang tempoh masa suci di antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang tempoh masa suci di antara dua haid adalah 15 hari 15 malam, iaitu 360 jam. Di antara dua haid, haid pertama, haid kedua, haid kitaran pertama, haid kitaran kedua, dekat tengah-tengah tu suci paling kurang 15 hari. Paling kurang. Jika suci di antara dua haid tu 15 hari, maka selesai masalah, cukup syarat. Darah yang mula-mula itu adalah darah haid, yang suci 15 hari itu adalah suci, yang keluar balik itu adalah haid kitaran kedua, walaupun dalam bulan yang sama. Soalannya sekarang, jika masa suci tidak sampai sekurang-kurang, masa suci tidak sampai sekurang-kurangnya, macam mana? Jika masa suci tidak sampai sekurang-kurangnya, lepas tu darah keluar balik. Jadi darah haid keluar, darah, kemudian suci, lepas tu keluar balik. Kalau suci tu 15 hari, keluar balik tu haid kitaran kedua. Kalau tak cukup 15 hari, ni yang nak cerita ni. Jika masa suci tidak sampai sekurang-kurangnya, iaitu 15 hari, darah keluar balik kali kedua, maka ianya boleh terjadi dalam dua gambaran. Gambaran yang pertama, darah kedua yang kembali keluar itu masih lagi dalam masa 15 hari 15 malam, yang dihitung sejak darah yang pertama. Maka darah kedua ini merupakan lanjutan dari darah sebelumnya, dengan perincian berikut, panjang lagi lah. Jadi jika kena tulis, baik, tulislah cepat sikit, boleh faham? Baik, tengok skrin ni. Baik, tengok skrin. Dan tengok kitab sekali. Yang pertama tu, Yang pertama darah kedua yang kembali keluar itu masih lagi dalam masa masih lagi dalam masa 15 hari 15 malam yang dihitung sejak darah yang pertama. Contohnya macam ni lah. Okay. Okay. Darah mula-mula keluar. Ni gambaran yang pertama. Ni gambaran yang pertama. Gambaran yang pertama. Darah kedua yang keluar itu masih lagi dalam 15 hari 15 malam. Ni kan maksimum 15 hari 15 malam. Darah yang sebelum kita darah yang keluar, katalah hari pertama, hari kedua, ketiga, tengok contoh kat bawah tu 4 hari. 4 hari. Kita ambil 4 hari juga. Lepas tu 2 hari naqaq. Naqaq tu tak ada darah lah. Tak ada darah. Lepas tu 3 hari ada darah balik. Okey. 3 hari ada darah balik. 7, 8 dan 9. Jadi suci di antara dua haid ni, suci di antara dua darah ni tak cukup 15 hari 15 malam. Ni baru 2 hari je. 2 hari tu tak cukup lah sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Satu. Lepas tu gambaran yang pertama dia kata masih lagi dalam 15 hari 15 malam. Ni masih lagi dalam, kalau kira sebanyak-banyak haid kat sini, dia punya sempadan sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak haid kat sini 15.
Dan darah yang keluar balik tu, darah yang keluar balik ni masih lagi dalam sebanyak-banyak haid. Tu yang maksud yang pertama tu. Maka darah kedua ini merupakan lanjutan dari darah sebelum. Merupakan lanjutan. Dia sambungan daripada darah sebelum. Ni darah sebelum. Jadi maknanya dia lanjutan, maknanya macam bersambung. Lanjutan dari darah sebelum dengan perincian yang pertama. Jika keseluruhannya tidak melebihi 15 hari 15 malam 360 jam, maka dihukum haid kesemuanya termasuk hari-hari naqah, kerana masih lagi dalam tempoh sebanyak-banyak haid. Tu contoh tu saya tulis tu. Jadi oleh sebanyak-banyak haid, darah yang keluar balik tu masih lagi dalam sebanyak-banyak haid, tak lebih 15 hari, yang dikira pada hari yang pertama keluar darah. Maka darah awal, darah yang pertama adalah haid. Darah yang kedua, kita panggil darah kedua lah ni, 789 yang keluar balik ni adalah haid juga. Okey. Adakah haid yang sama atau haid yang berbeza? Dua-dua ni, dua kelompok 1, 2, 3, 4 dengan 789 ni, adakah haid yang sama atau haid yang berbeza? Jika di antara haid dengan haid pertama dengan haid kedua ni, jika 15 hari ke atas, maka dia adalah kitaran yang berbeza. Ni haid kitaran pertama, ni haid kitaran kedua. Jika suci ni tak sampai, suci di antara dua haid ni tak sampai 15 hari, maka yang pertama ada dua masalah. Masalah pertama, jika beberapa hari aja tak sampai suci tu, beberapa, contohnya 2 hari saja, 2 hari saja yang suci tadi, maka tengok pula sebanyak-banyak haid dah dilepas ke belum? Tak lepas lagi. Sebanyak-banyak haid 15 kan? Tak lepas lagi. Baru hari yang ke-9 je baru. Maka ini bukan kumpulan pertama 1, 2, 3, 4, bukan haid pertama, 789 haid kedua, bukan. Habis tu macam mana? 1, 2, 3, 4 haid pertama, 789 pun haid pertama. Dia seolah-olah bersambung. Dan 5 dengan 6 ni, 2 hari ni haid juga. Haid juga 5 dengan 6. Kenapa dia haid juga? Kerana tak lebih sebanyak-banyak haid, masih lagi duduk dalam 15 hari, maka haid juga. Itu yang dimaksudkan. Maka dihukumkan haid kesemuanya. Kesemuanya maksud 1, 2, 3, 4, 789 haid, termasuk hari-hari naqah. 5, 6 ni tak ada darah, termasuk haid juga, kerana masih dalam tempoh sebanyak-banyak haid, tak lebih 15 hari. Okey. Contohnya darah keluar 4 hari, kemudian bersih 2 hari dan kembali keluar 3 hari dalam contoh ini. Okey. Contoh yang kedua yang bawah tu, kita tengok. Contoh yang bawah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tengok kat kitab lah. 1 hari, tulis dulu. Okey. Contohnya 1 hari haid keluar. Lepas tu 13 hari suci. Kita buat hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 suci. Ataupun kita kata kering lah. Istilahnya dia panggil naqah ataupun kering, ataupun suci, sama je lah, tak ada darah. Okay? Border dia kat mana? Sebanyak-banyak haid dekat sini, masih lagi belum. Kemudian hari yang ke-15 ada darah lagi, haid. Okay. Contoh yang kedua bawah tu. Jadi sama macam kaedah tadi. Ni haid, kalau nak kata ni haid pertama, ni haid kedua, syarat dia mestilah di antara haid pertama dan haid kedua adalah sekurang-kurang suci 15 hari 360 jam sekurang-kurang. Tapi adakah kes ini suci dia 15 hari ke atas? Tidak.
baru 13 hari sahaja. Baru 13 hari sahaja. Maka tak cukup syarat. Tak cukup syarat apa? Tak cukup syarat nak cakap ni haid pertama, ni haid kedua. Tak cukup syarat. Habis tu macam mana? Okay. Lebih tak 15 hari? Tak lebih. Masih lagi duduk dalam sebanyak-banyak haid. Maka ini haid pertama, yang darah yang kemudian ni juga haid pertama. Haid yang sama lah, kitaran yang sama. Jika haid pertama, darah 1 hari, ini haid pertama, darah hari ke-15 hari, haid pertama juga, maka secara automatik naqak kering suci adalah dihukum haid juga. Maka haidnya adalah 15 hari. 15 hari. Okey. Jadi waktu kering ni macam mana ni? Waktu kering ni, waktu kering itu, waktu naqak tadi dihukum haid. Dihukum haid. Tak ada kah? Soalannya, mesti ada soalan macam ni. Habis hari yang kedua ni nak buat apa? Adakah solat, mandilah, mandi solat atau tidak? Mandi solat atau tidak? Dianya haid ya. Wajib mandi dan solat. Hari kedua, hari ketiga solat. Kalau bulan Ramadan puasa lah. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ni sembahyang lah, wajib sembahyang. Kalau bulan Ramadan wajib puasa. Boleh masuk masjid, boleh jima'. Kalau bulan puasa, puasa apa-apa lah, baca Quran. Waktu ni 2, 3, 4, 5, 6 ni. Okey. Tapi pada hari yang ke-15 darah datang balik. Waktu tu barulah dia tahu, rupa-rupanya dia sembahyang ketika dia mandi, solat, baca Quran, masuk masjid, berjima', puasa ni pada hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 14 ni, rupa-rupanya tidak sah. Bila tahu tak sah? Pada hari ke-15. Hari yang kedua tak tahu lagi. Mana tahu lagi? Maka sebab dia tak tahu lagi hari kedua ni, maka dia wajib mandi, solat, hari ketiga dan seterusnya. Hari ke-15 baru dapat tahu sebab baru darah keluar balik. Maka rupa-rupanya haid kitaran yang sama. Hari pertama dengan hari ke-15. Maka haidnya adalah 15 hari. Termasuk hari-hari naqak, hari-hari kering, hari-hari suci. Dan mandi dia tak sah, solat dia tak sah, baca Quran dia tak sah, masuk masjid. Maksudnya tak apalah, semua tak apalah, dah buat dah. Bila sebut tak sah, maka pada hari yang ke-16 darah berhenti, wajib mandi. Kenapa wajib mandi? Sebab mandi yang ni tak sah. Bila tahu tak sah mandi ni, mandi yang pertama hari kedua ni, dapat tahu tak sah pada hari yang ke-15. Mandi, solat dia tak sah hari kedua, 3, 4 ni. Solat tak sah, nak buat apa? Biarkan aja. Biarkan aja. Baca Quran ni dah lepas, nak macam mana? Biarkan aja. Masuk masjid 2, 3, 4, 5 ni kalau nak kira haid lah tu. Tak ada masalah. Jima' macam mana? Tak ada masalah. Puasa macam ni, yang dah puasa, ada masalah. Puasa je ada masalah. Puasa wajib qada. Yang dia dah puasa hari kedua, 3, 4, 5, 6 ni semua tak sah. 13 hari yang dia dah puasa bulan Ramadan semua tak sah. Maka dia wajib qada balik 15 hari. Hari pertama memang tak puasa. Hari pertama memang tak puasa kan, ada darah. Hari ke-15 memang tak puasa. Hari kedua, 3, 4, 5 ni semua puasa 13 hari. Tapi dia wajib qada 15 hari. Okay. Macam tu juga kes yang awal-awal tadi. Kes awal-awal tadi, kes ni tadi sama juga. Hari ke-5, ke-6 kan suci. Suci kat sini. Dihukum haid. Maka wajib mandi hari ke-5 ni. Wajib mandi, solat, baca Quran semua boleh. Semualah macam tadi boleh. Hari ke-6 pun solat juga. Masuk hari ke-7 baru dapat tahu. Rupa-rupanya hari ke-5, hari ke-6 ni pun haid juga. Hari ke-7 baru dapat tahu. Hari ke-8, hari ke-9 baru confirm darah berhenti. Maka wajib mandi balik. Hari ke-10 wajib mandi balik. Solat yang dia dah solat hari 5 ke-6, biarkan aja, benda dah lepas.
Dia dah baca Quran hari kelima, hari keenam, biarkan aja. Dia puasa 5 ke 6, wajib qada puasa. Sama lah macam tadi. Okey, senang aja ni. Mari kita baca yang seterusnya. Baca yang seterusnya. Tengok. Jap. Tengok masing-masing Jika darah kedua berterusan sehingga melebihi 15 hari 15 malam. Darah kedua melebihi 15 hari 15 malam 360 jam yang dihitung dari darah pertama, maka hukumnya sama dengan pendarahan yang berterusan melebihi 15 hari 15 malam. Okey, baca dah Tengok balik whiteboard balik. Jika darah kedua tadi, ni darah kedua ni. Darah kedua. Kita ambil contoh ni lah. Jadi darah kedua. Ni darah kedua. Ni darah kedua dia panggil. Darah yang datang balik. Ni darah kedua dia panggil. Darah yang datang balik hari ke-15 ni. Tengok. Yang tadi ni 789 dia panggil darah yang kedua. Sebab dia berhenti datang balik 15 hari ke-15 ni dia panggil darah yang kedua. Okey, mari kita tengok. Datang balik darah kedua tu lebih 15 hari 15 malam. Habis yang ini tak lebih 15 hari. Masih lagi dalam sebanyak-banyak haid. Kes ni tak lebih 15 hari. Dia sampai hari ke-9 aja kes ni. Kes pertama. Kes kedua sampai 15 cukup-cukup, tak lebih juga. Macam ni kalau lebih? Ni ada. Nak cerita ni. Okey. Jadi, jika darah kedua berterusan sehingga melebihi 15 hari 15 malam yang dihitung dari darah pertama, maka hukumnya sama dengan pendarahan yang berterusan melebihi 15 hari 15 malam. Contohnya darah keluar 7 hari. Kemudian bersih 5 hari, tak ada darah 5 hari. Dia punya border dia dekat mana? Kat sini sebanyak-banyak haid kan? Masih lagi tak lebih. Dan kembali keluar 4 hari. 1, 2. Jika dia keluar 3 hari aja. Katalah, tapi dalam kitab 4 hari kan? Tapi kita ambil yang 3 hari dulu. Maka haid semua. Saya nak buat ulang kaji. Haid mana? Haid semua 1 sampai 15. Haid semua. Okey. Waktu-waktu naqaq, waktu-waktu kering 8, 9, 10, 11, 12 dihukum haid juga. Sebab tak lebih 15 hari. Ni bukan dalam yang ni saya buat cerita lain ni. Kemudian hari ke-8 wajib mandi. Solat. Macam tadi ya. Bila darah berhenti hari ke-15, hari ke-16 wajib mandi balik. Macam kes tadi. Okay. Macam mana kalau darah tu sampai 16? Ni nak cerita ni. Tiba-tiba darah sampai 16 lebih. Hari ke-16 dah terlebih. Adakah boleh kata gini? 1 sampai 5 haid, 8, 9, 10, 11, 12 suci lah kan. 13, 14, 15 haid, 16 istiadah.
Sebab dia lebih. Adakah boleh? Tak boleh. Tak boleh kata gitu. Habis tu, macam mana nak kata ni? Maka penyelesaian dia tak macam tadi dah. Penyelesaiannya tak macam pengeraan ni. Tak sama. Dan tak sama macam pengeraan ni. Tak sama. Habis tu macam mana? Okay. Sebelum kita kata macam mana nak buat, kita terangkan dulu tentang hari ke-8 ni nak buat apa. Hari pertama sampai hari ke-7 keluar darah, maka kita kata keluar darah. Tak semayang, tak solat lah. Hari ke-8 suci lah, kering waktu tu. Solat lah, mandi solat. Mandi solat, sama je. Okay. Lepas tu samalah mandi, solat, baca Quran, semualah. Masuk masjid, jimat dan sebagainya. Semualah boleh buat hari ke-8 tu. Macam tadi, macam kes tadi. Okay. Cuma tiba-tiba hari yang ke-13 darah keluar balik, maka stop balik ibadah. Pada hari yang ke-15 masuk hari yang ke-16 darah lebih. Macam mana? Kita ambil hari ke-17 berhenti. Stop. Macam mana nak buat? Sini dah solat dah ni. Kat sini dah mandi solat dah. Ni 8 sampai 12 ni. Yang kes ini, kes kedua, tak sah, jadi tak sah yang dia solat. Tadi tak sah. Dalam kes ni adakah tak sah? Belum tahu lagi. Sebab apa belum tahu lagi? Sebab darah berterusan sampai 16. Lebih sebanyak-banyak haid. Dalam kes ni, dalam kes yang kedua ni, darah tak berterusan sampai 16. Dia cuma 15. Kemudian darah tu berhenti. Maka bila berhenti, maka yang suci, yang nakak ni dihukum haid hari kedua sampai hari ke-14. Tapi dalam kes ni hari ke-8 sampai hari ke-12 kenapa tak boleh kata dia dihukum haid juga, sedangkan darah dah lebih dah 13, 14, 15? Kerana darah lebih sampai hari ke-16. Maka secara automatik mandi dan solat tadi ni tak tahu lagi sah atau tidak. Kalau dia berhenti dekat 15, darah berhenti dekat 15, confirm mandi solat tak sah. Darah berhenti berterusan 15 hingga 16, belum tahu lagi, kena tengok dulu. Ada kiraan dia lah. Okay. Contohnya darah keluar 7 hari kemudian bersih 15 hari. Bukan, contohnya darah keluar 7 hari kemudian bersih 5 hari dan kembali keluar 4 hari, 13, 14, 15, 16, 4 hari. Sama hukumnya dengan darah keluar pada hari pertama hingga hari ke-16 tanpa berhenti. Maka penentuan haid adalah mengikut adat atau tamyiz. Kalau keluar macam ni, darah keluar macam ni, 1 sampai 7, 8 sampai 12 tak ada darah, 13 keluar balik sampai 16. Samalah hukum macam ni. Macam mana? Macam ni. Okay. Sama hukum macam ni. Darah keluar pertama, yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, berterusan 15, 16. Lepas tu darah berhenti. Darah berhenti kat sini. Sama-sama je kalau nak tengok ni, sama je. Tetap sama-sama mula. Darah mula sama-sama hari pertama. Darah berhenti sama-sama hari ke-6, 16. Bezanya, kes yang pertama darah berhenti hari ke-8 sampai hari ke-12. Lepas tu keluar balik sampai hari ke-16. Garisan penamat bersama-sama hari ke-16. Kes yang kedua, hari pertama sampai hari ke-16 direct, tak ada berhenti-henti. Jadi cara penyelesaian kes pertama ni, cara penyelesaiannya sama macam kes kedua. Yang ini penyelesaian yang pertama sama macam penyelesaian kedua. Sama. Soalannya, macam mana nak selesai hari pertama sampai hari ke-16
keluar darah berterusan. Macam mana nak settle masalah yang kedua ni? Sebab dapat settle masalah yang kedua ni, secara automatik dapatlah settle masalah yang pertama. Jika jawapan kita adalah oleh kerana darah lebih 15 hari 15 malam, darah berterusan, darah keluar berterusan lebih 15 hari 15 malam, maka 15 hari haid, hari yang ke-16 istihadah. Maka jawapan kita salah. Habis tu apa jawapan dia? Jawapan dia ada pada, tengok tu. Maka penentuannya 7 hari, 5 hari, 4 hari tu, tengok tu yang dalam contoh tu, tamyiz atau adat, bukannya 15 hari haid, hari ke-16 istihadah. Bukan. Kalau kita faham macam ni, yang ni kena perobat dulu, kena buang saka dulu. Saka salah, kena buang dulu. Sebanyak-banyak haid 15. Jika haid berterusan sampai 16 hari, maka hari ke-16 istihadah, hari pertama sampai hari ke-15 adalah haid. Kalau macam tu lah gayanya, kena masuk kelas awal balik. Kelas kita dah kelas ke berapa puluh dah ni? Muka surat yang ke-51 dah. Jadi kena masuk balik maknanya ada perlu diselesaikan. Tak cukup formula, salah formula. Maka macam mana nak settle kalau macam tu? Dah keluar 16 hari ni. Ni masalah yang kedua ni. Penyelesaiannya adalah tamyiz atau adat. Tengok sifat darah ataupun tengok haid sebelum tu, haid bulan lepas, haid kitaran sebelum. Haid kitaran sebelum. Okey. Macam mana saya nak kata? Bab tamyiz tu nanti bila kita masuk nantilah. Bab adat tu tak susah sangat untuk saya jelaskan secara ringkas. Jadi kita ambil bab adat, tamyiz atau adat. Katakanlah darah semua keluar merah. Semua merah. Bulatan ni mewakili darah tu lah. Mewakili darah 1, 2, 3 sampai 7 ni merah. Hijau tu maksud suci. Kalau bulatan hitam tu maksud tak adalah, bulatan semua merah, semua merah. Semua darah merah. Semua merah. Kes pertama dan kes kedua semua merah. Jadi bila tak boleh tamyiz, kalau tak faham tamyiz tak apa. Ni tu nanti. Saya nak cuba selesaikan masalah ni dulu. Jadi semua merah. Hari pertama merah, kedua merah, sama sampai hari ke-16 merah. Okey. Maka haidnya adalah ikut adat. Adat kita katalah kes ni, kes yang kedua ni berlaku pada bulan Jun. Maka tengok haid sebelum berapa hari? Katalah haid sebelumnya haid bulan Mei. Haidnya katalah 5 hari. Haid 5 hari haid. Haid bila ni? Haid bulan sebelum. Maka haidnya dalam kes ni, yang kes kedua ni, maka haidnya adalah 5 hari. Hari ke-6 sampai hari ke-16 adalah istihadah. Tak nampak? Nampak? Istihadah. Sini haid. Jika darah hari pertama sampai hari ke-16 keluar berterusan tak berhenti-henti, maka dan warna merah daripada hari pertama sampai hari ke-16 merah je semua, maka dah melebihi sebanyak-banyak haid. 16 hari ni melebihi sebanyak-banyak haid. Haid sebanyak-banyak 15 hari je. Maka kalau dia kata 15 hari pertama adalah haid, hari ke-16 adalah istihadah, dia salah besar lah tu. Habis tu macam dia nak selesai? Oleh kerana semua warna merah hari pertama sampai hari ke-16, maka tengok adat dia. Apa maksud adat? Tengok bulan lepas atau kitaran sebelum. Kitaran sebelum ni bulan berapa ni? Ni bulan Jun contoh. Tengok bulan Mei. Bulan Mei haidnya 5 hari. Maka haidnya ikut bulan lepas. 5 hari je. Hari ke-6 sampai hari ke-16 adalah istihadah. Itu cara menyelesaikan dia. Jadi, bila dah tahu kes yang ini, kes kedua, dapat selesaikan kes pertama. Poin kita dekat, tujuan kita adalah dekat kes yang pertama ni. Bukan kes kedua. Kes kedua tu nak bagi tahu sama kes kedua dengan kes pertama ni sama penyelesaian. Okey. Jadi katakanlah kes pertama ni haidnya, kes pertama ni haidnya jadi macam ni, hari pertama sampai hari ke-7
Lepas tu hari ke-8 tak ada darah, sampai hari ke-12 tak ada darah, hari ke-13 keluar balik sampai hari ke-16. Kan penyelesaiannya sama macam darah pertama sampai darah 16 keluar, berterusan, sama penyelesaian. Jadi macam mana? Tengok pada bulan sebelum. Ni bulan apa? Kita ambil contoh yang sama lah, bulan Jun. Ni bulan Jun, masalah pertama ni. Bulan Mei berapa? Haid. Bulan Mei 5 hari. Contohlah yang sama. Maka haidnya adalah 5 hari saja. Hari ke-6, hari ke-7, hari ke-13, 14, 15, 16 adalah istihadah. Istihadah. Nak tulis tak cukup. Ni pun istihadah juga. Habis 8, 9, 10, 11, 12 ni suci, memang suci lah. Maka dalam kes tadi yang saya sebut tadi, 8, 9, 10, 11, 12 ni kan semayang. Hari ke-8 ni kan mandi. Kan mandi. Dan semayang kalau bulan puasa. Kan saya kata tak boleh tentu lagi sama ada sah ataupun tidak. Sebab darah tu berhenti sampai hari yang ke-16 baru berhenti. Lebih 15 hari 15 malam. Sekarang dah jumpa lah penyelesaiannya. Iaitu hari ke-8 yang dia mandi dan dia solat tadi tu sah. Dengan maksud tak ada sah. Kalau dia puasa sah semua. Tapi dalam kes ni, dia hari kedua sampai hari yang ke-14 dia semayang, dia puasa, dia buat semua tu. Hari ke-15 keluar balik, lepas tu berhenti, tak lebih sampai 16 hari tak sampai. Maknanya dia tak lebih sebanyak-banyak haid. Maka hari yang kedua sampai hari ke-14 semua tak sah. Sebab apa semua tak sah? Sebab darah berhenti sebelum melepasi sebanyak-banyak haid 15 hari. Yang ni pula kenapa sah pula? Dalam kes yang ketiga ni kenapa sah pula hari ke-8, 9, 10 yang dia semayang? Sebab darah melebihi sebanyak-banyak haid, iaitu 16. Dalam kes yang kedua darah tak lebih. Kes yang ketiga darah lebih sampai 16. Dan bila tengok adatnya adalah 5 hari ataupun bulan lepas adalah 5 hari, maka haidnya cuma 5 hari. Hari ke-6, hari ke-7 dia wajib qada semayang dia. Hari ke-13, 14, 15, 13, 14, 15 wajib qada juga semayang dia. Hari 8, 9, 10, 11 kan dia dah semayang. 12 sekarang dia semayang. Sah. Dah puasa. Sah. Boleh tangkap? Okey. Contoh, perhatikan contoh di bawah, contoh yang kedua. Tengok contoh yang kedua tu. Tengok contoh yang kedua pula. 2 hari darah, naqak sehari, darah 14 hari. Mari kita tulis. Okey. 2 hari ada darah, tu contoh yang kedua. Perhatikan contoh di bawah, contoh yang kedua. Lepas tu 1 hari tak ada darah. Sehari je suci, kering. Kita tulis suci lah. Suci atau istilah panggil naqak. Kemudian keluar balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, 14 tak cukup lah. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Darah 14 kan? Lepas tu darah berhenti. Okey. Macam mana? Okey, yang pertama suci. Suci ni baru sehari, tak sampai 15 hari 15 malam. Maka tengok pula 15 hari lepas ke tidak maksimum haid. Maksimum haid 15 hari lepas sampai hari ke-16 sampai ke-17 lepas. Lepas tu hari 18 berhenti. Maka penyelesaiannya macam seolah-olah semua merah. Yang suci ni pun seolah-olah semua merah juga. 1 sampai 17 darah keluar. Seolah-olah yang tadi kan hari ketiga kan tak ada darah. Seolah-olah macam ada darah juga. Seolah-olah tu maksud dari segi kiraan nak kira. Jadi nak kira macam mana hari pertama sampai hari ke-17 darah berterusan, macam nak kira? Tengok tamyiz atau adat. Tamyiz tu kita biar dulu, adat. Darah semua merah 1 sampai 17. Maka ikut adat. Ini katalah bulan Mei. Tengok bulan April berapa hari? Bulan April dia 10 hari haid. Maka haid 10 hari juga bulan ni. Sebab ikut bulan lepas, sekitaran sebelum. Okey.
dalam masalah ni, ada satu sedikit kemuskilan. Macam mana kalau saya sebut tadi adat dia 5 hari? Adat dia 5 hari. Dalam kes yang tadi, yang kes ketiga tadi kan, adat 5 hari, maka haidnya 5 hari jugalah. Hari ke-6, hari ke-7 istiadah. 8, 9, 10, 11, 12 dia dah semayang siap-siap dah. Selesai masalah. 13, 14, 15, 16, lebih 15 hari. Maka tengok adat. Adatnya haid tengok bulan lepas. Bulan lepas 5 hari, maka haid 5 hari. Soalannya macam mana kalau adatnya 10 hari? Itu menjadi satu persoalan. Ini sebenarnya soalan aras tinggi. Saya pernah bagi soalan ni dalam pengajian sebelum-sebelum beberapa tahun lepas. Tak pernah pun orang tu buat, pelajar-pelajar tu buat homework untuk cari jawapan. Tak ada pun. Saya banyak kali dah bagi, suruh berfikir. Tak semualah, ada juga yang fikir. Okay. Jadi macam mana kalau adat dia 10 hari? Saya tulis adat ni 5 hari. Adat 10 hari. Kalau kata ni bulan Jun. Mana maka darah keluar hari pertama sampai hari ke-16, kat tengah-tengah 8, 9, 10, 11, 12 tu naqah ataupun suci, tak ada darah. Okey. Jadi 10 hari. Problem ni. Problem kat mana? Maka haidnya adalah 10 hari lah ikut adat. Tapi masalah kat sini 10 hari duduk dalam suci. Mana boleh 1 sampai 7, 1 hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6, 7 haid. Memang haid ada darah. Hari ke-8 haid juga tapi tak ada darah. Hari ke-9 haid juga tapi tak ada darah. Hari 10 haid juga tapi tak ada darah. Mana boleh jadi gitu? Hari ke-11 suci pula. Ni kelakar ni. Kalau katalah hari ke-8 dengan hari ke-9 tak ada darah, hari ke-10 ada darah balik, hari ke-11 berhenti balik, okey lah. Bolehlah kita kata haidnya 10 hari ikut adat, kerana hari pertama ada darah, hari ke-10 pun ada darah. Cun lah kalau macam tu. Kenalah. Tapi kalau hari ke-10 tak ada darah, macam kes ni, macam mana? 8, 9, 10 takkan haid dia 10 hari, 7 hari ada darah, 3 hari tak ada darah. Kelakar tu. Maka ada satu istilah yang dipanggil adat tak support. Dipanggil adat tak support. Macam mana adat tak support pula ni? Ini antara adat yang tak dapat guna adat, tapi adat tak support. Maka macam mana? Macam mana nak buat? Maka ambil lah yang mana ada, iaitu 7 hari. Haidnya adalah 7 hari. Okay. 7 hari ni kenapa jadi 7 hari? Sebab itu je ada darah. Tapi hakikatnya adalah hakikatnya adalah ikut adat. Tapi adat dah tak support. Maka yang mana support? 7 hari. 7 hari lah. Maka haid ni 7 hari. Ini sebenarnya dah masuk perbahasan advance dah ni. Okey. Yang tu tak faham lagi pun tak apa, boleh akan datang kita akan tengok lagi. Seterusnya, kembali kepada kitab balik. Kedua tu. Darah yang kembali kali kedua keluar. Darah yang kedua kali kedua keluar tu, setelah berlalu 15 hari 15 malam, yakni 360 jam yang dihitung dari darah yang pertama. Macam mana pula? Mari tengok balik. Kalau dalam semua contoh ni, semua contoh daripada contoh yang pertama, darah yang keluar balik masih lagi ni, darah yang keluar balik ni masih lagi dalam 15 hari 15 malam. Masih lagi dalam 15 hari 15 malam. Okey, keluar. Contoh yang kedua.
Contoh yang kedua, darah yang keluar balik masih lagi dalam 15 hari 15 malam. Yang keluar balik. Contoh yang ketiga, darah keluar, yang keluar balik hari ke-13 kan? Masih lagi yang keluar balik tu dalam 15 hari 15 malam. Walaupun lepas pada tu hari ke-13, 14, 15 dia keluar sampai 16. Tak apalah. Cuma permulaan keluar tu hari ke-13. Masih lagi dalam 15 hari 15 malam. Contoh yang keempat, contoh apa? Darah yang keluar balik masih lagi 15 hari 15 malam. Okey. Jadi dalam kes ni, darah yang keluar balik, kes yang kedua ni, luar 15 hari 15 malam. Luar 15 hari 15 malam. Okey, sebelum saya lupa, tak apalah, saya sebutlah. Jadi bila adat tak support tadi 7 hari, kan, adat tak support tadi, maka dia ada adat yang baru. Adat baru, iaitu 7 hari, bukan 10 dah. Adat barulah. Maka terhasillah adat yang baru. Okey. Yang dalam masalah adat tak support tadi. Okey. Teruskan. Okey. Yang kedua ni, semua yang contoh tadi semuanya darah yang keluar balik dalam 15. Apa-apa kita tanda lagi 15. Keluar 1, 2, 3, 4, 5 darah dia. Lepas tu darah berhenti, tak ada. Lepas tu keluar balik hari 12 misalnya. Bila dia keluar balik hari ke-12, masih lagi dalam 15 hari. Jadi maka itu cerita lepas lah. Saja saya nak sebut cerita lepas lah. Kalau darah tu keluar balik hari ke-15, lepas tu terus sambung 16. Ini cerita lepas, iaitu kes penyelesaian dia macam ni lah. Macam ni. Okay. Macam mana kalau yang keluar balik tu macam mana kalau yang keluar balik tu lebih sebanyak-banyak haid. Dia keluar dekat sini, keluar balik, maka hukum berbeza. Tak? Kalau darah keluar, tahu ni kumpulan darah pertama. Dia keluar balik dekat hari ke-10, penyelesaian macam tadi. Macam tadi lah. Yang contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga. Keluar balik tu kat mana? Hari yang ke-13, penyelesaian macam tadi. Sebab apa? Sebab dia masih lagi dalam sebanyak-banyak haid. Keluar balik tu, darah kedua tu. Tapi kalau darah kedua tu keluar luar 15 hari 15 malam, lebih daripada sebanyak-banyak haid, iaitu hari ke-16, maka penyelesaian yang berbeza. Macam ni bezanya? Mari tengok sini. Baca. Maka darah yang keluar kembali, darah keluar balik tu. Darah keluar kembali. Mana darah keluar kembali? Ni. Ni masuk kembali. Ni darah keluar kembali. Okey. Darah yang keluar kembali sebab dia luar daripada sebanyak-banyak haid adalah istihadah, bukannya lanjutan dari darah haid sebelum, kerana telah melebihi sebanyak-banyak masa haid. Oleh yang demikian, masa sucinya disempurnakan 15 hari 15 malam, iaitu sekurang-kurang suci. Dan jika darah masih berterusan, selebihnya dihukumkan haid pada kitaran yang baru. Yang bab kitaran baru tu kita biar dulu. Jadi kita ambil contoh ni dulu. Jadi darah yang keluar balik ni istihadah. Keluar balik istihadah. Contohlah, keluar lagi istihadah. Sebab dia keluar lebih daripada sebanyak-banyak haid, iaitu pada hari yang ke-16. Tapi kalau dia keluar, ni contoh dia keluar balik, yang keluar balik tu hari ke-10, penyelesaiannya berbeza. Macam mana ni? Yang sebut tadi lah. Contoh pertama, contoh dua, contoh ketiga tadi. Haidnya adalah jika dia berhenti keluar 10, 11, 12 berhenti, maka haidnya adalah semua hari pertama sampai hari ke-12. Haidnya termasuk hari 6, 7, 8, 9 pun haid juga, sebab dia berhenti hari ke-12.
Kalau tiba-tiba tak berhenti pula, tak berhenti pula darah, 13, 14, 15, masuk ke 16, dah langgar 15 dengan 16, border 15 dia dah langgar. Maka penyelesaiannya adat. Yang kita contoh tadi lah, adat atau tambiz. Tambiz tak terangkan pun. Nantilah tambiz tu advance sangat. Adat lah, ambil adat. Maka tengok pula bulan lepas dia berapa. Bulan lepas haidnya 3 hari, maka haidnya cuma 3 hari saja. Kenapa jadi penyelesaian berbeza? Sebab 15 dengan 16 ni bersambung, berterusan. Dah lah keluar darah tu dalam 15 hari, iaitu hari 10, terus berterusan sampai ke 16, bersambung 15 dengan 16 ni. Maka penyelesaiannya, haid tengok bulan sebelum, kitaran sebelum 3 hari, maka 3 hari haid, yang lain semua istiadah. Jika bulan lepas ataupun kitaran sebelum tu 8 hari, maka 8 hari tak support, adat tak support, maka ambil yang mana support, 5 hari saja. Maka haidnya adalah 5 hari. 6, 7, 8 bukan haid lah, suci, walaupun adatnya 8 hari, dan terhasillah adat baru, iaitu 5 hari. Tapi dalam kes ni adalah darah keluar balik pada hari yang ke-16. Bila darah keluar balik pada hari yang ke-16, maka automatik istihadah dah. Yang ini istihadah, memang istihadah. Okey, ini untuk permulaan. Dia ada lagi lanjutan. Lanjutan dia sebelah. Dia yang lagi makin susah sikit, sebelah. Perhatikan contoh di bawah. Perhati yang ni yang kita nak baca yang bawah ni. Oleh yang demikian, masa sucinya disempurnakan 15 hari 15 malam. Yang ni nak terang ini pula, iaitu sekurang-kurang suci. Dan jika darah masih berterusan, selebihnya dihukumkan haid kitaran baru. Tengah nak cerita yang ni dah ni. Contoh, perhatikan contoh di bawah. Haid 7 hari, naqaq 8 hari, haid 10 hari. Tujuh, 8, wih lah banyak ni, berapa belah-belah hari ni. Okey. Haid 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naqaq 8 hari. Ijawam suci 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Darah yang kedua 10 hari. Kan darah yang keluar datang balik tu di luar sebanyak-banyak haid. Yang datang balik tu, darah kedua tu datang pula 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu darah berhenti. Okey. Tengok keputusannya. 7 hari dari 10 hari, darah 2. Darah yang pertama ni haid lah sini. Ni haid dah. Confirm dah haid ni. 1 sampai 7. Haid apa? Haid 1. Haid kitaran pertama. Okey, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 suci. Suci, tetap suci. 16 ni macam mana? 7 hari dari 10 hari, darah kedua. 7 hari dari 10 hari, darah kedua. Adalah istihadah. Maksudnya 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 hari dari 10 hari. 10 hari darah yang kedua adalah istihadah. Kenapa pula jadi gitu? Mari kita tengok. Sekurang-kurang suci 15 hari. Sekarang suci tak cukup. Sehari, 2 hari, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari je suci. Bila 8 hari je suci, maka hendaklah mencukupkan sekurang-kurang suci. Bila mencukupkan sekurang-kurang suci 15. Kerana tu jadi kat sini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sebab tu 7 hari daripada 10 hari adalah 7 hari daripada 10 hari darah yang kedua adalah istihadah. Dan bakinya kalau ada adalah kitaran yang kedua. Ada tak? Ada. Maka 23, 24, 25, 3 hari ini adalah haid kedua. Haid kitaran kedua. Yang ini istihadah. 1, 16, 17 ni semua istihadah. Semua istihadah ni. Susah tak? Susah ke senang?
dalam kes yang pertama tadi ingatlah. Kalau ni kes yang pertama, tengok contoh ni, ingat. Kes yang kedua, kes yang pertama darah datang 4 hari, suci 2 hari, datang balik 3 hari. Macam ni penyelesaiannya. Kes yang kedua, darah hari pertama 13 hari tak ada darah kering, hari ke-15 ada balik, lepas tu suci balik. Ini penyelesaiannya. Yang ini 7 hari ada darah, 5 hari tak ada darah, keluar balik. Tapi keluarnya melebihi sebanyak-banyak haid. Begini penyelesaiannya. Bahas panjang lah kita ni. Jika darah keluarnya lebih daripada darah yang kedua keluar lebih daripada sebanyak-banyak haid, iaitu hari ke-16, maka yang lebih tu adalah istihadah. Lebih complicated lagi, jika lebih tu panjang sangat sehingga boleh mencukupkan sekurang-kurang suci, maka yang awal tu adalah istihadah. Bila cukup 15 hari sekurang-kurang suci, maka selepas pada tu darah bakinya adalah haid kitaran kedua. Okay. Oh, dah sejam dah kita. Tak habis baca lagi ni. Kena berhenti lah kot. Kena berhenti kat sini. Tak apa, kita ambil contoh yang kedua. Kita ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua, muka surat 52, contoh yang kedua. Lepas ni kita berhenti. Dia tak boleh lebih sejam. Okay. 5 hari. Okay. Darah datang 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tengok tu, naqak 12 hari tak ada darah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian keluar balik 3 hari. Keluar balik, tengok border dah lepas 15 hari. Maka penyelesaian ni macam mana? Ingat balik penyelesaian ni. Nama kaedah ni kaedah penyempurna baki suci. Nama kaedah, nama tak payah fikirlah, nama tak penting. Yang penting cara nak selesai. Macam inilah selesai dia. Okey. Jadi oleh kerana dia keluar hari ke-18, keluar balik, yang mana hari ke-18 ni adalah setelah melebihi sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari, maka yang keluar itu adalah istihadah, sebutkan tadi kan. Okey. Jadi 3 hari je ada, 18, 19, 20. Lepas tu berhenti. Darah berhenti. Maka darah, tengok keputusan dalam kita tu. Tengok, darah kesemuanya istihadah. Darah kesemuanya istihadah. Tu tengok tu. Siapa yang ada kitab, tengoklah. Siapa yang tak ada kitab, beli je. Kat Shopee kan ada. Tu. Contoh yang bawah tu. Hari kelima, darah keluar. 12 hari tak ada darah, naqak tu suci lah. 3 hari keluar balik. Darah kedua kesemuanya istihadah. Ni, darah kedua ni. Semua istihadah. 18, 19, 20. Semua istihadah. Sebab apa? Kenapa semua istihadah? Tak ada haid ke? Tak ada. Kenapa? Dia sekurang-kurang suci 15 hari. Dia dah suci berapa hari? Mari kita kira sama-sama. 1, 2, 3. Ni suci kan? Hari ke-6 ni kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru 12 hari suci. Sekurang-kurang suci 15 hari. Maka 13, 14, 15. Cukuplah sekurang-kurang suci. Kalau darah ada lagi hari ke-21, 22, maka ni haid kitaran kedua. Kalau ada. Sebab apa haid kitaran kedua? Kerana dah cukup dah 15 hari suci. Yang mana iaitu 15 hari suci, hari yang ke-6 ni, hari pertama ni, hari ke-6 ni kan. Dan dikira sehinggalah hari yang ke-20, cukup 15 hari suci, haid kedua. So masalahnya sekarang tak ada darah ni. 21 apa 2 tak ada. Tak ada darah kan? Tu kalau mana ada darah, maka haid, maka semua istihadah nak cukupkan sekurang-kurang suci.
Okey. Jadi pada hari yang ke-18 ni dia wajib solat lah walaupun ada darah. Dah nama istiadah. Bila sebut istiadah wajib solat lah. Mana tadi yang istiadah tadi? Kes ni. Ni. Hari ke-16 ni kan? Ni kes ni istiadah kan? Kes tadi tu. Maka wajib solat lah. Bila saya sebut istiadah maknanya wajib solat automatik. Tak payahlah nak cakap maka ianya istiadah, maka wajib solat. Tak payahlah. Dah istiadah tu memang wajib. Sebab tu namanya istiadah. Hari ke-16 tu. Sama juga dalam kes-kes yang lain. Okey. Ini baru perbahasan satu lapis. Perbahasan dia ada berlapis-lapis. Ini untuk beginners, untuk permulaan. Dia ada tahap pertengahan dan tahap expert. Kita tak masuk lagi tahap pertengahan dengan tahap expert dalam penyelesaian masalah ni. Tapi dia memang ada penyelesaian yang berbeza dengan macam tadi. Kenapa saya tak cakap siap-siap sekarang? Kita baru muka surat 52. Dan orang yang mengikuti yang baru-baru dia baru muka surat 52 lah. Jadi kalau kata dalam kepala kita, mana nak masalah tamyiz nak settle macam mana? Sebab tu saya kata tadi, awal-awal saya kata tadi, memang ada pada muka surat 51 ada. Dah sebut dah dalam muka surat 51. Penyelesaiannya tamyiz atau adat. Habis tamyiz macam mana? Nanti tunggulah masuk bab tamyiz. Jadi saya tak ceritalah dulu bab tu. Nak tengok warna darah, tak payah tengok lah. Sebab apa? Sebab tu tak masuk lagi. Itu tahap pertengahan. Sekarang ni baru beginner. Jadi kita menyelesaikan dengan cara macam tu dulu. Ikut pembacaan kitab. Jadi sebab apa tak ada cerita tentang warna? Sebab kan saya kata awal-awal tadi, semua merah. Bila ada kata hitam, merah, kuning, maka mungkin penyelesaiannya akan berbeza. Sekarang ni semua merah, semua hitam, sama color, sama warna. Maka tak timbul lah masalah perbezaan warna tadi. Tak timbul. Okay? Jadi kalau kata hari ke-16 darah keluar, tetaplah dia kena solat. Wallahu alam. Ingat boleh habis tapi tak boleh habiskan. Kita berhenti dekat satu kaedah, yang kaedah penyempurnaan baki suci, yang jarang dibincangkan kerana dia susah. Sebab penyempurnaan baki suci ni senang aja. Yang penting sempurnakan baki suci. Tak cukup 15, sempurnakan 15. Tapi sebenarnya dia ada syarat. Syarat dia ada 3 syarat. Jika darah pertama tu berputus-putus, tak boleh guna penyempurna baki suci. Dan biasanya dia agak rumit sikit. Jadi terpaksa berhenti di sini. Muka surat 52. Kaedah ini dikenali sebagai penyempurna baki suci. Dan kaedah ini terpakai dengan 3 syarat. Oh, ada syarat lagi? Ada syarat. 3, tak ada syaratnya, banyak lagi. Tangguh dulu. Wallahu alam. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.